Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mulia kepada pembesar-pembesar di sini dan juga kepada pelakon dan pejabat, kepada hadirin dan semua yang mana ada pada majlis pada hari ini. Iniผมอยากเน้นเรื่องภาษามาลายูแล้วกันแต่ว่าอาจจะมีบ้างเรื่องภาษาไทยแต่จะให้พูดภาษาไทยล้วนๆนี่ก็คงลำบากเพราะว่าไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าเองว่าจะออกทองแดงเยอะเกินไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรAlhamdulillah, pada hari ini hari yang mulia, hari yang berharga sekali. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat. Nikmat ni kalau kita tak bilang, kalau kita tak hitung, kalau kita tak besar kira nikmat yang Tuhan bagi, maka benda itu akan dilepas saja. Padahal nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sangat-sangat banyak. Kita boleh sehat, kita boleh makan, kita boleh minum, nah, kita boleh main hijau, dan juga harta kita banyak. Itu nikmat. Tetapi kalau kita tak kira di sini, maka dia lepas saja. Kita tak tahu nikmat ni mari daripada mana. Kita rasa kata duit mari daripada kita letih. Nah, makanan kita berasa kita cari dia. Tapi hakikat nikmat semua daripada Allah. Maknanya sekiranya Allah Ta'ala tidak bagi nikmat kepada kita, nescaya seteguk air kita tak akan boleh minum, nasi sepinggan kita tak boleh makan. Kalau benda itu tidak mari daripada Allah, tapi semua daripada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada sinilah Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika di kalangan kamu itu syukur nikmat, ขอบคุณ nikmatที่ Allah Ta'ala ให้แก่เราด้วยวิเศษ kita menggunakan sehat untuk waktu Arabika. Sehat kita adakah untuk waktu untuk kita semaya, untuk kita pergi kepada tempat ibadah. Orang yang buat haji untuk sehat tubuh badan dan sebagainya. Itu syukur nikmat. Allah Ta'ala bagi harta benda kepada kita banyak. Harta yang banyak sekali. Apa yang kita guna? Untuk sia-sia ke? Bila ada dengan kacak sekali ke, kopi harta selalu dah. Untuk tiket bola, main doni lah, wah lemur tu, tak sayang kan kepada duit. Tapi kalau lebih ke akhirat, mari keluar dah. Jangan nyanyi-nyanyi. Bunyi wisadat, Assalamualaikum. Kira dia. Akhirat-akhirat, kau kata akhirat-akhirat. Malu selalu dah. Mana nikmat yang Tuhan bagi kita? Allah Ta'ala berjanji sekiranya di kalangan kita syukur akan nikmat Allah, nescaya Allah Ta'ala azidannakum, jadi tambah lagi nikmat pada kita. Daripada kaya kepada kaya lagi, daripada sehat kau sehat lagi, daripada dapat rezeki nikmat boleh makan sedap kau sedap lagi, karena kita syukur nikmat. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jika di kalangan kamu itu kufur nikmat. Apa makna kufur? Allah Ta'ala berharga guna kepada yang haram. Allah Ta'ala beri sehat tubuh badan, mata, telinga dan semua saat ini kita guna kepada yang haram, yang Tuhan tidak reda. Inna adabi lasyadid. Allah Ta'ala berjanji azab yang sangat pedih di negeri akhirat nanti. Kalau kita tidak syukurkan nikmat, satu hari Tuhan akan ambilkan semula benda sehat kita jadi sakit. Satu hari Tuhan akan ambil semula harta benda kita yang kaya saat ini jadi penggerak, susah payah, tak ada duit.
Daripada kita boleh makan sedap, Tuhan balas di antaranya kita tidak syukur, makan tak sedap. Harta banyak, makan dia penuh, tapi bila nak makan suap dalam tak sedap, kerana tidak sehat tubuh badan. Ni kita orang biasa kadang-kadang makan nasi dengan telur rasa sedap dah. Dah, makan nasi dengan ikan goreng sedap dah, hijau uduk Allah je namuh. Apa? Nikmat tu yang lebih sedap. Tapi terkadang ikan kakak, sup lagi, tom yam lagi, buat makan semula tak sih. Apa? Uzur, kena sakit dalam perut ni, sakit dalam tengkok, tak boleh nak makan. Itu nikmat. Oleh itu daripada kita syukur nikmat, maka Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat kepada kita. Nah, maka daripada sini, yang disebut saat ini adalah nikmat yang paling sikit saja. Lekno, tetapi nikmat ini jai. Ki Allah Ta'ala hai kira apa ke Islam dan juga iman. 2 สิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะ2 สิ่งนี้แหละที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak ada harta yang banyak, orang susah, tidak ada kenderaan yang hebat-hebat, umur halu-halu, tapi kita ada Islam dan iman, maka dua inilah yang nak bawa kita selamat dalam kubur, yang nak bawa kita selamat di panas pada mahsyar dan lepas kita daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau orang ada harta banyak, peringkat tinggi-tinggi, tetapi Islam tidak ada, iman tidak ada, maka dia akan musnah, dia akan tidak selamat dalam kubur dan juga selama-lamanya. Oleh itu kita kata, dua perkara ni Allah Ta'ala telah bagi kepada kita, iman dan juga Islam. Bila ada di kita dua perkara ni, mesti di antaranya kita kena jaga menjadi baik. Wisaya, berasa kata dua perkara ni lah yang nak bawa kita selamat dunia dan juga akhirat. Iman dan Islam. Islam yang ada di kita, kita dapat Islam daripada mana? Ayah kita Islam, ibu kita Islam, kita jadi orang Islam. Tak ada pernah dia mengucap lah. Tetapi sahabat pada masa dahulu nak dapat Islam sore-sore itu Allah. Terkadang hati dia benci kepada Nabi, hati dia nak bunuhkan Nabi, tetapi akhir dia balik masuk agama Islam. Khalid bin Walid masa perang Uhud nak bunuh Nabi, dialah orang yang membawa kepada Islam pada perang Uhud itu jadi kalah. Khalid bin Walid, tapi akhirnya Khalid bin Walid mengucap masuk agama Islam. Ni orang kata sahabat dulu nak dapat Islam sore-sore ni susah. Kita ni senang, susah. Maka bila kita ada Islam dah, mesti kita kena jaga cara hidup dalam Islam. Pakaian kita Islam, jejak langkah kita Islam. Siapa dia yang hajar kita? Tidak ada lain, tidak ada bukan, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi yang mengajarkan cara hidup dalam Islam, cara makan, cara tidur, cara muamalah sesama kita manusia, sama ada manusia Islam dan manusia yang kafir. Cara Nabi hidup lagu mana? Nabi hidup lagu mana? Nah, dan lagi insya-Allah kita akan jelaskan. Dan yang keduanya iman. Iman ada kita ni, maksud kita ke Allah Subhanahu Wa Taala ni, kem-kem dua on kemah ko atau iman kita ni kurang. Nabi sebut dalam hadis, al-iman yazid wa yanqus. Iman kita ada naik dan ada turun seperti alau, ada pasir dan ada suhu. Nah, maka masa mana iman kita naik? Masa bila kita dengar oleh nasihat, kita dengar oleh baca Quran, kita duduk tempat dengan majlis agama, kita dengar iman kita naik. Kita tengok orang tabligh, orang dakwah, dia lagi keluar 40 hari, iman yang kuat. Klik rumah nampak bini buka rambut sikit, Allah ada. Mau dia buka rambut lagi, dia baru klik iman kuat. Nah, tak lagi lepas ada ni, kalau buka rambut lagi, kita dua cukup 2,000. Lepas minum. Dia kata Ben, dia tak ingat ke 40 hari dia dengar dia dengan urut. Dia tak cerupu Ben, orang boleh buat ni lagi boleh. Nak dakwah orang dengan buku kasar lagu tu tidak boleh. Tapi lagi orang perempuan, orang tinggal kena hajar di segi asuh sikit-sikit. Kerana dia Karena orang Cina dia mari daripada tulai rusuk yang belok. Tulai rusuk Nabi Adam buat si Jawa ni. Lepas tu hak belok duduk dekat dengan hati pula dah.
Benda yang belok kita nak betul kena makan masa. Mau hidup duit sekali pun patah lah. Ada kena royak sikit demi sikit. Ni cara dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni, kena nasihat dulu. Bila orang perempuan tak kerti, nasihat dah. Duduk deraka lagi, jangan beri nafkah. Tak wajib nak beri nafkah kerana tak kerti lagi. Tak jauh lagi tak beri nafkah, jangan tidur malam dengan dia. Kalau dia tidur dalam bilik, kita tidur luar biar. Kau satu keluar usik hati. Beri takut lah. Tak kerti lagi, barulah boleh buat 1000 tu. Saya kata kena godel. Godel bukan apa. Ni orang ni untuk lelaki Muay Thai. Cara kita faham. Aduh jangan jodoh. Ini jodoh, tak ada benda. Jadi tak boleh nak buat rumput kasar lagu tu, tidak boleh. Anda ada cara dia. Bahawa tinggal di mana tu dia musuh dekat dengan hati. Habis itulah orang yang tadi bak. Oh, dia ingat kepada orang tina. Kalau dia obrol mana? Di Syamai, di Kubakau mana? Dia nak pelik. Kau tak ingat kan? Tengok dah kata. Jadi kau tanya lah, no, tengok ni. Ingat ke anda? Dia ingat ke anda. Oh, siapa rumah tu? Kelik main anak mari salah. Ada dia ingat ke anak kat gemuk tu. Cuba orang tengok. Lagi nak pelik Malaysia, pagi hari tinggal atau duduk bintang. Apa? Baru pelik dulu. Oh, duit kena bocek. Berah lagi, gano lagi, minyak uyak sebagai. Buat apa ke rumah lepas bulan? Baik, tidak lagi baik. Adalah di antaranya. Boleh tu, yang banyak katanya, iman kita ada naik dan juga ada turun. Kita mesti menambahkan iman kita semua. Imam Ghazali mengatakan, manusia itu kalau jauh dengan agama, kita tak biasa dengar orang mengajar, tak dengar orang nasihat, tak dengar orang baca hadis. Kalau orang yang tadi mak aku dekat orang nak semaya je, tak dia nak dengar baca khutbah. Imam Ghazali kata, kalau kita tak dengar agama ni sampai 40 hari, hati kita ni dia nak kepada makanan. Ni kita jadi bomoh ni. Di luar ni kita sempurna. Mana kata kita makan cukup alat lah. Makan pak lagi, makan dua. Jadi sehat. Angin kita boleh gerak, kaki kita boleh jalan, mata kita boleh jalan luar. Kerana kita makan tu cukup berbanyak. Tapi hati kita, adakah kita rasa beri makan ni kepada dia? Hari-hari kita bisa semua. Belum nak mandi bawa kalangkan dulu. Dia kata bawa kalangkan jadi sehat tubuh badan. Tapi soal hati kita, kalau kita tak biasa makannya kepada dia, nasaya hati kita khosari khorlat, sehingga Allah Ta'ala kunci mata hati. Ini paling takut sekali. Kerana kita tak biasa dengar agama. Bila Tuhan kunci mata hati kita ni, kita dengar orang royak syurga, sedapnya nikmat dalam syurga, tak ada rasa nak masuk syurga. Orang yang royak cerita neraka, takutnya azab dalam kubur, takutnya panas di padang mahsyar, takutnya azab api neraka. Tak ada rasa takut. Kenapa? Kerana hati kita telah dikunci oleh Allah Ta'ala. Nak miftah, nak akan buka kunci itu saat ini sangat-sangat payah. Kena dapat hidayah. Oleh itu, belum daripada siapa Allah Ta'ala kunci mata hati, kita kena sentiasa beracam. Paling kurang kita seminggu sekali dengar itu mengajar agama, orang nasihat kepada kita. Semoga iman kita itu akan jadi bertambah. Kalau kita boleh jaga dua perkara ini, insya-Allah kita akan jadi muslim dan juga muslimah disempurna. Yang mana turut cara jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu baik. Waqo ที่เราจะคุยในวันนี้ก็คือรักนบีคำว่ารัก kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Kita nak kasih, kita nak cinta, kita nak rindu kepada orang-orang ni. Syarat yang pertama kita kena kenal dia. Betul? Kita boleh ingat orang dalam lain. Tengok tu lagi. Ada dengar sebuah telefon, ada mono sorong ni ting. Tapi lagi orang kau ni kecil, wis halal pada assalamualaikum. Ada misalnya pada dia. Gila tak malam-malam pada ingat apa? Ingat kau sorong. Bukan dia. Dia kena tu
Kita sekali, upaya aku. Dengan sogo kulat polkan. Hai wah. Tak percaya kata benar sungguh yang kita dengar dalam tadi. Habis yang nak kenal dulu. Kita nak kasih kepada Nabi, nak cinta rindu kepada Nabi, kita kenal. Kalau kita kenal lagi Nabi, anak bagi Abdullah, ibu Aminah, sekadar tu. Waktu masuk Nabi muda, masuk Nabi kecil-kecil, siapa muda, siapa Nabi bini, siapa Nabi, jadi Nabi, jadi Rasul, sehingga suku kepada mati, adakah kita biasa dengar? Tak biasa dengar. Di sinilah cuba kita titik, kerana orang saya gajah. Sebab apa? Kadang-kadang kita ramai-ramai tak biasa tengok hak sungguh. Nah, tapi kita berhenti faedah, berhenti jaga pak tengok laju. Kau tulis di bawah, adakah kita baca? Kau baca, kau ada. Raja kita sukirin, raja kita temu dengan orang yang tak pakai baju tu. Kita tahu cerita dia dari mana. Kau duk gila dengan Aisyah tu, raja pergi, dia lagi. Orang kampung, dia dalam hutan. Nampak raja, paham yang mendarat lagi. Bola raja pun dengar, kau lagi lagi. Akhir sekali berhenti break. Raja suruh bela hidup. Hidup sendiri, walau orang rapat yang raja. Terus turun gitu. Turun mari siapa? Raja nak temu banyak dia kata. Lepas tu raja tanya, sini lalu mana? Raja kata, kan tak pakai baju. Cik rasa sia lah. Raja tanya, baju duduk mana? Seyunan. Raja tanya ni, dalam kilah you, apa nama dalam kilah? Baju tak akal, tapi kilah you besar. Arah Yunan. Raja tanya, kamu duduk dalam ini? Ya, orang kampung, kecek dalam. Seur. Macam itu lima. Lima ada lagi dah. Jadi dia. Maka dia bunyi raja kecek sosial-sosial itu. Mana ni? Baju. Baru takut kata baju. Raja kata apa? Tak pakainya. Tak boleh kata takut cuma. Takut mudah bunuh. Baju guna panah ni mudah bunuh. Tapi yang mudah lenting suka raja. Nampak tak? Tu cerita. Kita tengok ramai tak tahu cerita. Kalau dengar cerita raja kulit daripada Bentong mari tukang malas sampah di nak di Bukit Kanyo di pukul 5 pagi. Allah, nak temu orang kampung ke Bentong masuk dulu kan jalan buka. Tapi tengah malam berhenti usaha dia raja. Sampai bila orang dengar cerita raja, ya saya yang kasih. Bila saya kasih, hari kami kalau pergi sekolah kau nyanyi lagu song-song hak berani. Nyanyi kerana kau. Karena nak vitamin dalam jiwa dia kasih kepada raja. Kita Nabi SAW lebih lagi lah. Lebih lagi kita kena rindu, kita kena cinta, dan kita pasti kena kenal. Nabi ni adalah anak bagi Abdullah, ibunya Aminah. Maka sebelum daripada Aminah nak mengandung, kita tahu Abdullah pada masa tu jangan apa jangan benih Nabi duduk dalam tubuhnya. Abdullah pergi dalam kedai, dalam kota Mekah ni, masuk dalam nak orang tino anak-anak taruh dia makan gila kepada Abdullah. Apa jadi ganggu? Orang tengok dia rasa ganggu. Tapi bila dia tumbuh benih masuk rahim kepada Aminah, mengandung sampai 2 bulan, Abdullah habis ganggu dalam. Mengandung Nabi 2 bulan, Abdullah mati yang masa kecil. Jadi duduk dalam perut tu, Abdullah mati. Ayah mati dah. Tengok Tuhan nak berlatih orang seseorang nak biar sempat sobar masa depan. Tuhan teh yang kecil lagi dah. Kita ramai-ramai banyak orang. Kadang-kadang nak masuk pasal break. Contoh wanita dah. Kita letih banyak mana masa kecil. Ayah tinggal, ibu tinggal. Kadang-kadang makan dia tak ada. Di sekolah duit berapa kok? 5 kok dulu pun dalam kilang ni. Pun dalam kocek spray ni. 5 kok duit satu tu. Tak ada. Dia berlaku hari ni. Masa dulu kadang-kadang tak bawa minyak mangkuk, 2 kok yang bawa di sekolah. Susahnya lah dia ada kita beri budak anak kita 2 kok. Anak ibu main buat apa beli kau beli pula ni 2 kok buat kerja tak ni. Tapi tengok noyak kata daripada susah masa kecil Nabi senang pada masa depan. Tuan hati sempat sobat beranak masuk. Sampai cukup 9 bulan Aminah beranak kepada Nabi. Nabi di masa 7 hari, setengah kata 5 hari, Nabi bersih. Bersih.
Nabi sebut Alhamdulillah. Masa kecil budak lagi 6 hari 7 hari itu bawa bersih, Nabi kata Alhamdulillah. Malaikat yang ada kepada langit jawab Yarhamukallah. Habis sunat bila kita bersih, tapi kalau bersihnya yang hadap orang lah. Kena katuk boleh. Dia tak ada nakal dia bersih ni. Nampak? Lepas tu kita kena kata Alhamdulillah. Orang yang dengar Yarhamukallah. Jawab. Kalau bersih sampai 3 kali, tak usah kata Yarhamukallah. Boleh pergi hospital dah. Mai, hai buat yang ni. Mai sebab dia dah bawa bersih. Kalau nyakit dia. Ada sekali tak apa lagi. Tu masa kecil Nabi. Maka masa Nabi kecil-kecil tu, dia tahu umur Nabi, Aminah mati pula. Nabi duduk nampak saudara Abdul Muttalib. Jadi Nabi ni adalah keturunan daripada Abdullah, anak Abdul Muttalib tu dia. Maka di dalam kota Mekah pada masa dulu, kita kena faham. Dalam kota Mekah, terakun hingga terakun hak bebek, ia panggil terakun Abdul Muttalib, Bani Hashim, Bani Muttalib. Bani Hashim, Bani Muttalib ni daripada kaum Quraisy. Dia panggil kaum Quraisy. Kalau dalam Mekah tu siapa dia keturunan ni? Wong terakun Quraisy ni kuat bebek. Abu Jahal main pada fort dia. Abdul Muttalib, Abu Talib kuat dalam Nabi, kuat bebek aja. Maka Tuhan nak latih orang seseorang jadi pemimpin, dia kena mari daripada wong terakun Cidi. Wong terakun hak mana? Keturunan Quraisy dia. Abdul Muttalib. Satu ketika Abdul Muttalib ni anak cucu ramah. Dia ada satu kisi dia yang mana anak cucu sadar siapa dia berani duduk. Mai ni pelan nan kau ikut Abdul Muttalib. Danวันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมัยท่านที่อายุประมาณ 4-5 ขวบ Masa itulah Nabi duduk. Nabi duduk atas kisi Abdul Muttalib. Orang lain semua, Muhammad turun. Tak sempat duduk. Sebab takut Abdul Muttalib marah. Tapi Abdul Muttalib kata, dia. Asal dia lagi, aku ya duduk. Abdul Muttalibรู้แล้วว่าเด็กคนนี้ในอนาคตจะเป็นนบี Tahu dah Nabi masa kecil ni kata akan nak jadi Nabi kerana isi orang lain tak ada dia berani, dia seorang berani. Mana kata dia lebih. Nabi kita lebih masa kecil-kecil tadi tu. Dan Nabi masa kecil digelar kata budak yang paling bijak, yang paling cerdik. Cerdik tak cerdik Nabi satu tiga. Masa Nabi belah-belah tahun. Nah ini nak Mekah. Kau Mekah boh. Wanan. Lepas tu berlaku boh besar. น้ำท่วมจนกระทั่งให้กะบะนั้น dapat runtuh. Kaabahnya dia runtuh habis. Dan di bujur Kaabah itu dia ada Hajratul Aswad, batu hitam. Batu hitam pun jatuh juga. Maka dari kota Mekah pada masa itu dia ada banyak klub, banyak kabilah dipanggil. Ada kaum Quraisy buat debet. Ada buat ni banyak. Lebih kurang 4 buat debet saja. Pakat berebut nak buat Kaabah, lepas tu nak ambil Hajratul Aswad, dia letak di Kaabah, di tempel. Ya batu Hajratul Aswad ni dulu yang panggil Hajratul Abiyah, batu putih yang mari daripada syurga. Batu saling. Kerana jadi kita, ada orang pakai pucuk dekat dosa jadi kita. Hajratul Aswad. Maka bila buat Kaabah sudah siap, pakat berebut nak ambil batu kita tempel. Jadi dia banyak klub. Klub ni nak ambil, aku nak ambil, jadi siapa bala. Bala siapa nak tiket nak pergi. Adakah suara dia kata gini, kita kena dia ambil keturunan Quraisy. Orang buat Bani Hashim, Bani Muttalib. Siapa dia? Muhammad kecil lagi. Tapi Nabi ni bijak. Kantat sincai dia masa tu Nabi dipilih tua ten mentai lah klub. Pak klub saat ni, ambil okey sorry, tua ten sorry. Jadi pak orang. Nabi ambil kain yang 4 segi, letak kain. Ada 4 lucu kan. Ambil batu Hajratul Aswad tak tengah. Tuan Tan saat ni dia pergi 4 lucu saat ni. Ini pergi lucu ni, ini pergi lucu ni. Akik. Bila akik saat ni, batu duduk dalam kain. Nabi dia pergi batu. Gambar kan? Nabi dia pergi batu. Bila letak di Kaabah saat ni, Nabi dia pergi tolak. Masuk batu di Kaabah. Dekat batu. Jadi semua orang ni, mai dikai incah berkida.
Karena for dia ada dua time, mari pergi Kaabah, mari pergi Hajarul Aswad, dia letak di Kaabah. Noyak kata Nabi ni cerdik. Kalau Nabi ambil batu seorang, pakai kaki. Kalau Nabi pilih orang ni, pakai orang kaki. Tapi semua ni boleh berlaku. Ada siapa yang kaki. Masa kecil lagi ni. Dan Nabi masa kecil pakai upuh gaya kaping. Kita gambar dalam upuh ni bukan negeri sepoh kita, Telesai. Pohon kayu tak ada sepoh. Duduk dengan bukit, bukit pun tak ada pohon kayu. Maka Nabi duduk dalam Telesai tu saat itu guna masanya belah-belah tahun. Jadi susahnya Nabi, tapi kerja Nabi masa kecil pakai upuh gaya kaping. Orang pegawai kami ni adalah orang yang ajar sifat sobat. Tapi syarat pegawai kami kena wi makannya kepada kami, wi minumnya kepada kami. Mau kita lagi pegawai kami sudah Tuhan. Dia beli kami lepas. Jadi kata kalau pun apa tu Allah penuh. Kalau dia pergi pula kapal pun sebab tu juga mahu. Pagi-pagi kena beli kepada tahi dulu. Kalau tengah malam penuh corobo dengan jagoan tadi. Nak kambing penuh. Jadi buat tu yakin tu saya sungguh. Jangan tengok lagi tu salah. Tak kena. Tengok kena tamat. Muncul kambing kalau tengok perut lepas. Ya. Mati di kena orang. Kenapa nak? Maka nak yang katanya Nabi. Ketika itu tengok kambing. Oh Nabi umur 20 lebih. Minum. Nabi ni Allah Ta'ala jatuh dia daripada berlaku musibah, berlaku dosa. Berlaku maksiat tak ada langsung. Orang Mekah pada masa dulu, apabila ada majlis nikah kahwin, bila ada majlis nikah kahwin, maka orang pakat pergi. Karena ada dutri, ada dengan dejok, cukup siap. Tapi Nabi SAW satu ketika tak jadi Nabi lagi. Ada orang nikah di bucu kampung, Nabi nak pergi mana tu. Oh Nabi nak pergi, tu hari ngatuk. Bila ngatuk Nabi dulu, kabar-kabar pagi esok, tak yang pergi. Kita kalau nak pergi ni ke, wapai dulu. Dengan kaca ini, ngalok ni mari pancake. Ada apa? Kalau dia pun tinggi, duduk buju eti tu betul-betul. Tapi tak lesen, dia berkat pancake. Ada juga. Apa tak? Maka bila Nabi umur 25, Nabi dinego dengan Siti Khadijah. Khadijah masa tu umur 40, Nabi 25. Nabi dia orang nego adalah perniagaan Nabi. Bila Nabi nego, orang tengok dia masa nak beli. Sebab apa? Karena Nabi banyak senyum kepada orang. Tengok orang senyum. Kita begitulah sunnah Nabi. Bila tengok orang kena senyum. Walaupun orang itu orang kafir atau orang Islam senyum. Tapi jangan senyum semuanya kata gila dia. Tengok kambing tengok sias jadi dia betul. Terus sama kita manusia senyum. Lepas tu bila Nabi nego, dia banyak senyum. Orang tengok dia berasa nak beli. Kita ni kalau bedah nasi, bedah rojek, bedah gapo, Allah mereka jual. Masuk kering, obat masih masuk dalam bedah. Kita masuk depan hari menu. Rumah nasi orang tu tengok diri. Pakai apa ada ni? Sang-sang tu amat. Orang masuk kakak ni saya masuk dalam. Habis calon nego kalau tiru sunnah Nabi, biar boleh ambil tiru. Orang Cina. Orang Islam kita tak tiru. Orang Cina tiru. Cina ni kalau kita masuk ada kedai dia, misal dia jual jadi barang besi-besi. Cok lah, tukur lah, paku lah, ada dua jenis apa itu. Kita masuk, nak cok. Cok tak ada orang kita nak. Dia tak royak sama sekali kata, balik tak ada, dia tak royak. Dia royak kata habis. Ni barang Cina, apa habis? Habis, esok dia mari pula. Lepas tu bila kita masuk pan, kita kecek nyata lelaki. Bini mari sekat di belakang. Anak sore pula dah risau. Ada kata kalau kita paling nak beli, dia tengok kau ni, tak sehingga ni, tukur ni. Kita nak beli jom. Kita tengok tukur, lu rakar dah ni. Tu kan. Ambil jom buat beli jom juga. Apa boleh beli tukur juga. Jadi apa saja kita nak beli juga barang dia. Dia pandang cara dia tengok. Itu ni kalau dia jual, barang ada tapi duduk dalam. Ada habis. Malah ambil dah. Ambil dah nak kaya.
Maka dari adanya Nabi kita orang pernegok. Banyak kali Nabi pergi negeri Syam. Apa Syam? Syam lah ni Syria, Lebanon. Naik apa kawasan tu Syria, Lebanon dia panggil negeri Syam pada masa dulu. Nabi acak kali pergi negeri hantar barang buat balik mari, boleh ngaji. Orang lain kita misal kalau boleh 100 kuk, Nabi 200 kata. Sehingga Siti Khadijah minta Nabi nak bersuami. Nikah dengan Siti Khadijah. Umur 40 Khadijah, Nabi 25. Hangkan Sinhabi. Dalam hadis Nabi sebut, sunat kita bernikah kahwin dengan orang bikir, orang dara. Aku mana? Nabi suruh nikah dengan perempuan yang dara. Tiba-tiba Nabi nikah mula-mula buat hujan. Aku mana? Ngomong. Mereka Tan song yang ni dai kanan. Nabi ambil Siti Khadijah kerana apa? Satu kerana ia curi. Yang kedua kerana Siti Khadijah kaya. Bapa boleh Nabi nak kepada kaya? Nak ambil harta Siti Khadijah saking tu untuk sebarkan agama. Kerana Nabi bila duduk dengan Siti Khadijah, Nabi masuk dalam kampung bawa roti. Nak pergi mana bawa roti, bawa makanan, bawa baju. Hak ada kepada Siti Khadijah. Bila temu orang susah, Nabi beri roti ke orang. Temu orang susah beri ke orang. Makan. Ini perangai Nabi. Belum jadi Nabi lagi perangai lagu tu. Tapi kita tahu Siti Khadijah orang Tino yang kaya dalam kota Mekah. Masa dia mati, habis harta benda dia, tinggal ada baju selah. Baju selah saat ini tu pun cari. Cari tu ulama telah sebut dalam kitab sirah sejarah. Cari baju Siti Khadijah tu saat ni sampai beratus lupai. 1 lupai lebih. Lepas tu dia takut. Cari tapung dengan apa? Tapung dengan kain. 1 lupai kita tapung dengan daun kayu. 1 lupai kita tapung dengan beludai kambing. Muka tak ada lah baju habis licin. Kepada agama Allah Ta'ala. Dan Siti Khadijah pesan belum dia mati dalam kisah tersebut. Kalau dah agama Islam syariat undang-undang Islam ni benar ambil tulai orang mati, mu ambil tak tulai usuk aku, tulai belakang betul. Ambil tulai usuk, dia buat getok untuk orang lalu nak diperai sapi dia. Lepas tu ambil tulai apa ni? Tulai usuk ni. Ni tulai usuk ni, tulai belakang. Tulai usuk ni suruh ambil, lepas tu tajam-tajam buat anak-anak. Siti Khadijah suruh sampai tangan tu. Harta habis tak, suruh ambil tubuh dia lagi. Tapi syarat tidak boleh. Dalam Islam tidak benar orang mati nak ambil tulai tak boleh. Nak kata email dia kuat. Walaupun dia orang perempuan, tetapi iman dia sangat-sangat kuat sama sekali. Maka tak lama itulah bahawa Nabi sampai umur 40 tahun dilatihkan Nabi dari Rasul ketika 12 Rabiul Awal turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuma naik cuma latihkan sasedar you naik kam Hira. Nabi duduk di gua Hira. Jadi belum ada tu bulan Ramadan Nabi banyak hidup tanpa kepada hidup nan semati dalam gua Hira. Naik atas bukit gua Hira tu kan kalau dia belum pada nak jadi Nabi Rasul. Dia duduk di gua Hira. Bila Nabi duduk situ, satu ketika 12 Rabiul Awal adalah hari yang Allah Ta'ala menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ni Allah Ta'alaได้ประทานให้กับนบีซึ่งในวันนั้นท่านนบีเนี่ยได้เห็นมาลาอิกัตจิบรออีลอะลัยฮิสสลามrupa yang besar. Nabi tengok malaikat kejut nama yang ketak. Buku tak biasa tengok. Tak biasa tengok malaikat. Bila tengok rupa asal besar malaikat ni, kejutnya Nabi ketat balik. Malaikat mari. Ada setengah riwayat kata malaikat mari peluk Nabi. Ya Muhammad, Iqra. Dapat Iqra. Jauh bacalah mama. Nabi kata mana Nabi kau ni? Aku tak mana nak baca. Baca kamu tak tahu nak baca kamu. Malaikat pun suruh Iqra lagi. Nabi kata tak mana nak baca. Lalu itulah tu ayat mula bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah yang menjadikan makhluk ni. Barulah Nabi kata sudah. Nabi pelik kepada rumah dia dah ada kata Nabi. Nabi temu dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah zammiluni. Kata, selimut aku. Semua Siti Khadijah selimut Nabi. Khadijah ambil selimut. Minggu dah sejuk ni. Ketan nalai ni. Bila selimut sudah mulai habis ketan nalai.
barulah Nabi cerita kepada Khadijah kata, saat ni dia temu dengan malaikat dia punya. Siti Khadijah orang mula-mula yang beriman dengan Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi duduk kata, gapo nama ni mari temu dengan dia saat ni. Malaikat ke gapo nama duduk mesti lagi yang main-main. Lalu Siti Khadijah ambil Nabi bertemu dengan Hafsah. Hafsah siapa dia? Seseorang Yahudi yang jadi sepupunya Siti Khadijah. Orang ni dia kenal. Dia tahu dari segi kampi Bible, kampi Injil. Dia kenal, dia tahu. Ya kata Nabi Muhammad ni bertemu dengan gini-gini. Waktu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka dia mengatakannya itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan dia ayat sini adalah ayat Al-Quran sebagai kitab Allah. Kitab Allah ada 4, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Taurat turun kepada Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud dan juga Al-Quran Nabi Muhammad. Ya Allah dah, ini adalah Al-Quran. Baru tahu kata Nabi jadi Rasul, jadi Nabi. Maka disitulah Siti Khadijah orang Tino yang pertama yang beriman dengan Nabi. Lepas pada tu Sayyidina Ali. Lepas pada tu Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah beriman dengan Nabi. Pak kita tahu pada masa tu Nabi duduk di Mekah. Bila Allah Ta'ala turun ayat, maka Nabi mesti sebar agama Nabi. Nabi pergi di kota Mekah ni. Mula-mula sekali Nabi pergi menusuk di rumah satu sahabat. Dan orang yang masuk Islam pada masa tu lebih kurang 10 orang. Nabi dipanggil orang mari dengar agama ni, Allah Ta'ala suruh gini-gini. Sebab apa? Naikan mereka naikan penakwan jahiliyah. Yang panggil suasana jahiliyah. Dalam kota Mekah ni kita tahu penuh dengan tokong asnam. Dalam Kaabah sendiri, Kaabah, kita dah tengok lah ni. Dalam Kaabah ada tokong Samron Oksikrut Yulina. Lepas tu ada Uzza sekali. Hak besar lama dua nama Uzza. Tokong tu ada nama ni. Kita lah catukan Ramadan. Nah, jadi tokong penuh dalam Kaabah. Kubira-bira di kota Mekah penuh dengan tokong. Orang masa tu duduk dalam jahiliyah. Bila Nabi mari sebab agama, tapi ada orang jomrak beriman dengan Nabi. Ada juga yang menjomrak marah pada Nabi. Suruh Nabi berhenti. Muhammad mau berhenti dakwah. Aku nak ubi orang Cina jangan suruh mau berhenti. Aku nak ubi harta banyak suruh mau berhenti dakwah. Nabi tak say. Abu Talib kok saudara Nabi kata Muhammad hadirun. Sebab orang duk kodang dia. Abu Talib anak saudara buat apa nama? Duk baca sihir ke duk apa nama? Duk dakwah agama ni orang bakal masuk Islam apa? Marah kepada Abu Talib. Abu Talib kata Muhammad berhenti dulu ustaz. Adalah suruh berhenti dakwah. Nabi kata kan, demi Allah Nabi bersumpah. Kalau dah ayam mak saudara ni boleh ambil bulan matahari letak tangi kanan, bulan letak tangi kiri, suruh hamba ni berhenti dakwah, hamba tidak akan berhenti lagi. Nabi tak saya berhenti. Maka 10 tahun Nabi duduk di situ, duduk di kota Mekah, berlaku kepada Nabi-Nya beberapa perkara. Salah satu yang berlaku kepada Nabi yang sebagai sedihnya kita, iaitulah Nabi ni bila Nabi tubik dakwah pagi, orang-orang pada masa tu ada yang benci kepada Nabi, duduk tunggu di pintu, duduk tunggu di pohon kayu, ambil tahi kutuk ekor Nabi, ambil anak batu pekor Nabi darah, ambil di kepala sapa kepada kaki. Nabi geling mari keluar. Bawa sampai 10 tahun. Dia panggil tahun tu tahun kesedihan. Tahun Nabi sedih sekali. Sebab masa tu Nabi umur berapa? Nabi umur 50. Tekah Nabi umur 48, 49, 50. Naik ruang Nabi dulu. Belum. Orang Yahudi ni yang diketuakan oleh Abu Jahal belum Nabi. Main haipok cak Boribe mana? Kalau kali kita di tempat pipitapan Maulid Nabi di Mekah, Masjid Mekah, atau ada tepi tu pipitapan. Orang pipitapan lah ni tu. Kawasan tu naik Boribenan. Masa dulu dia belum ada askar jaga penuh tak semi Nabi tu. Nabi duduk dengan sahabat ada tu. Makannya tak ada, minumnya tak ada. Tapi duduk dalam nak tubik luar tak boleh. Nak nego dengan orang tak boleh. Nak ceracah dengan orang tak boleh. Nak duduk dalam tu. Don't block my bagi.
Lepas tu ada Sanya. Sanya yang tulis dengan apa? Tulis dengan papan hitam. Ada kayu sekeping, tulis Sanya. Ham gapo? Apa kalau ham? Ham Nabi ออกจากบริเวณห้ามนบีค้าขายกับคนอื่นห้ามทุกสิ่งทุกอย่างห้ามditepek begitu kaku. Maka disitulah orang Yahudi sendiri kita gamar pada masa itu Islam semua duduk dalam tu belakang. Nak tubik luar tak ada. Hak duduk di luar bebas ni orang Yahudi. Tapi Yahudi sendiri pun dalam seolah kata dalam gua tu ada juga orang dia, adik-beradik dia. Dia siaplah ambil makan dia, curi tengah mana buat masuk makan dia. Tapi tak sampai Nabi. Sampai kepada sahabat. Buat masuk makan dia sampai kepada sahabat. Tak sampai Nabi. Satu hari saya tengok orang yang tolong sani Yahudi sani sampai 5 orang. Maka dia ketemu dengan Abu Jahal. Sampai masa dah kita kena buat ni. Buat peluk Nabi ni. Hak tak save itu bit mana kena itu bit lah. Kerana nyanyi benar orang Islam duduk dalam nyanyi tak ada makan. Tak ada makan. Maka di situlah Abu Jahal pergi tengok Sanja duduk gantung di pintu Kaabah, kayu sekeping tadi. Bila kita tengok kayu, Allah Taala hatta anak-anak hidup makan aku. Kau fikir wah ham tu tak ada. Lepas tu jadi benar tak? Hak ham tu tak ada. Hak tulis nama Allah, nama Muhammad ada. Hak ham tu tak ada. Anak-anak makan habis. Lalu itulah buat burung. Panggil burung okor juga buat burung tu pakai yolek. Yolek hak tu lah Nabi boleh tulis dua. Tapi dia berapa bulan saja Abu Talib buat saudara Nabi. Hak Nabi nak pergi dakwah mana dia lah buat jalan di 6 hari. Abu Talib tapi dia tak beriman. Abu Talib tidak beriman, tak tunggu Nabi. Tapi dia tak benci kepada Nabi. Orang yang nak Nabi dia mahu. Siapa dia kata Nabi, dia kata kepada lagi Abu Talib. Maka Abu Talib mati pada masa itu bulan Rajab. Tahun tu juga Abu Talib mati bulan Rajab. Nabi sedih. Lepas Abu Talib mati bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Siti Khadijah isteri Nabi mati pula. Dua orang mati dalam tahun dulu. Lepas dua orang ni orang pun samakan Nabi. Siti Khadijah ni adalah bini Nabi. Dan Abu Talib ni adalah kok saudara Nabi gimana? Nabi senang. Allah. Maka masa itulah Nabi mencapai ini. Miyu satu tempat ni yang mana Nabi harap kata orang sini nak tolong Nabi. Mana? Di Taif. Nabi berasa nak pergi di Taif. Nabi musafir. Taif ni kita dek Mekah nak pergi Taif. Cai bela. Kalau lari kat ning Johor kata.เพราะว่า ความยาวความห่างtu ประมาณ80 kilo. 80 kilometer. Nak sampai kepada Taif. Tapi Nabi dia kata jalan kaki naik untuk. Bahu tahu dia jalan juga. Bila Nabi nak pergi sampai di Taif, Nabi agak kata orang Taif ni orang baik, orang nak terima Nabi. Tapi buat Abu Jahal yang minta dulu lagi dah. Abu Jahal riwayat kepada buat Taif kata, kalau Muhammad sampai sini, kita mentong berap. Jangan sama dia sama. Kena pakai Ahmad Muhammad. Nabi bila sampai di Taif, temu orang tua-tua orang kampung, pakai lari Nabi. Bila lari Nabi, tubik budak-budak. Budak kecil-kecil pakai tubik temu Nabi. Bukan temu dengan tangan je. Ambil anak batu, pekor Nabi. Ini kita gap. Ambil anak batu, pekor Nabi. Pekor. Tubik darah jauh. Nabi lari. Tak boleh duduk ni. Lari duduk di bukit-bukit. Maka disitulah Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam sirah sebut doa Nabi ni lebih kurang 5 hari. Nabi tak ada berdoa nak orang itu mati dah. Tak suka Nabi Nuh. Nabi Nuh orang tak beriman minta digelar air. Nabi Ibrahim orang tak beriman minta mati rumah dia. Nampak tak? Nabi Nuh orang tak beriman dia minta Tuhan balik bumi. 7 lapis bumi balik mai ni. Tu Nabi lain. Tapi Nabi kita berdoa apa? Nabi berdoa ya Allah sebab apa bila orang tak tunggu aku ni? Sebab aku salah kau. Nabi dia mengaku dia salah lagi. Padahal Nabi tak ada salah. Nabi buat benar lah. Tapi Nabi tak kata kepada orang. Nabi kata diri dia sendiri. Maka kalau Nabi berdoa lagu tu, malaikat Jibril alaihi salam mai duduk depan Nabi. Muhammad, royak mari. Mu nak sedih ke apa? Aku nak tolong kepadamu. Kita kamu. Taif ni duduk tengah. Di bujur Taif ada bukit so.
Dia pergi pada bukit. Dua bukit, Taif duduk tengah. Maka dua bukit ni lah malaikat kata Muhammad, boleh tak aku nak ambil dua bukit ni nak pergi pelagor buat Taif, nak mati. Malaikat nak tolong Nabi. Malaikat nak tolong Nabi nak mati buat Taif. Maka di sinilah Nabi kata, wahai Jibril, jangan buat lagu. Aku harap orang dalam Taif tu ada orang beriman kepada Allah. Malaikat pun tak ada. Nabi jalan-jalan mari, pergi masuk dalam satu kebun. Kebun apa? Kebun zabit. Kebun anggur. Nabi duduk di hujung kebun. Orang cara kebun tu tengok, supaya orang lari mana, nampak susah. Ambil buah ambil sikit, beri kepada Nabi. Nabi ambil buah ambil kali, jemput, nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang cara kebun tu, tugas. Ni mari mana? Dia tak biasa dengar. Orang yang makan sebut bismillah tak biasa dengar. Tapi hari ni temu bismillah, maka pergi lagi. Tanya Nabi duduk mana biar-biar. Akhir sekali orang sani beriman masuknya Nabi. Masuk ke agama Islam. Dan bukan dia seorang. Tuan kebun masuk Islam dan orang tepi-tepi masuk Islam. Ramai buat Nabi yang di antaranya. Ini yang katanya kesedihan Nabi ketika itu. Susahnya Nabi di dalam nak sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Hasan Basri, Habib Ali bin Jifri kata, syarat kita ni umat Nabi nak kasih Nabi, nak tahu kata orang ni kasih Nabi, orang ni cinta Nabi sungguh, syarat dia ada 3 perkara. Satunya dia kena kenal Nabi, tak bucak Nabi. Ni kita dah dengar kisah ni nak kenal Nabi, banyak lagi. Dan kisah bagus, dia saat ni kena beramal dengan sunnah Nabi. Kita kenal Nabi dia, kita kena amal sunnah Nabi. Kita buat sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi. Cara buat makan, Nabi makan lagi mana? Ni payah lah ni. Nabi makan 3 putus jari saja. Ni jari. Jari tengah, jari manis, lepas tu jari keliki. 3 putus jari. Lepas tu Nabi jemput, dupel dengan jari ibu yang bagi tolong. Hak telunjuk ni, dah wakil. Jemput lagi. Kita tak sedar. Kita makan nasi putih. Tapi Nabi makan tangan ni. Kita ngaji bomo ni, ada gaji. Bila kita makan sikit, kapok kita tangan. Kicot dia, jadi tak sakit. Kalau orang makan banyak, tengok habis muak. Dan nasi kabur 2 bingit. Letih. Betul? Tapi kalau makan sikit, dia tak hikmah. Lepas tu, dalam kajian bomo, Amu lebih daripada berapa kali ini. Orang makan nasi tepuh dengan tangan semua, tidak ada penyakit dalam tubuh. Sebab di hujung ibu jari kita yang panggil ada satu benda takut. Takut dengan makan ni. Pasal kita saya bagi kamu pun tak ngerti. Bila kita tak tahu mana takut. Gula, kalau kita tak makan, kita pergi cuik. Basi. Kalau cuik dengan sudu tak apa. Kan dengan tangan mudah basi. Kalau dia ada di hujung ni. Di hujung jari kita ni ada satu benda yang tidak sakut dengan makan ni. Bila tepuh makan ni dengan tangan kita semua masuk dalam, menyebabkan jadi tidak ada penyakit dalam tubuh. Ini cara kaji apa? Jadi sunnah Nabi makan sekadar. Pak kita kena tengok juga. Kalau pergi berjumpa hotel-hotel, pasal dia makan kat tangan je lah. Yang orang tak setuju. Ada beda-beda sunnah Nabi. Ya, main meriah dengan apa tak? Kita makan di hotel kalau ada juga sini. Dan lepas tu kadang-kadang dia tak gelap. Orang tak reti ni. Gelap ni moyo, oleh ni moyo. Tak dulu moyo. Apa tak? Sudu yang tak lagu kedua. Bila kita makan juga nak jemput. Amo tak biasa. Bukan panas, bukan ngaji bab ni. Tapi tempat-tempat bila kita pergi kita tak panas, kita tengok orang. Dia ada kain je. Họ hadal ni, dendam ni. Hotel hadal yang ada kain. Kain kan mesti orang tak tekuk. Kita tak sini betul. Aku tumpah makan ni. Betul. Bila kita makan tu, puasa 6 sudu tu kita balik waktu balik dah. Tak nak panggil. Ni ho. Ada kena bagi. Kita tak sudu waktu, harapnya mari dah. Tetap tu lah. Maka tak apa hasil. Kalau kita kuam sudu, nanti kata kita main out lah. Main kilat.
Tu cara dia. Setengah orang tu kau. Makan tak mana. Sudah makan kat toilet dah gigi. Nyoleh. Kan orang tu nak suap. Kita kata kepada ada mereka lebih. Semua sunnah Nabi Allah. Banyaklah cara Nabi tidur. Lagu mana Nabi tidur? Ni kalau kaji dia betul tak ada penyakit. Nabi tidur sampai. Berarti ni ke? Ni ambil tangan di kanan ni. Menyengeng, kita menyengeng hadap dada kepada kiblat. Misal tu kiblat dia jatuh di tabantuk. Bila ni dia panggil balik. Balik ke mana? Balik hilir. Ini di hulu. Kita hadap kepala di hilir, kaki di hulu, tubuh ni hadap kepada kiblat. Cara tidur. Lepas tu menyengeng, ambil tangan tak sini. Nabi tidur lagu ni. Kadang apa? Kadang pukul 3, pukul 4 dia jatuh. Bila tidur balik jatuh pula kabar. Kabar itulah Nabi bangun semaya tahajud dan sebagainya. Berarti kalau Nabi tidur, ambil pipi ni letak di bahu, di apa? Lengan. Tak ni. Yang lain juga tapi tak. Kita tidur kaki ke atas pipi tendon. Kaki ni ke atas terotak. Tangan ni pun pergi terotak lalu-lalu. Bila tidur semacam Nabi ni, kelapuk kita ni, dia saja boleh. Tidak ada penyakit dalam tubuh. Jadi sunnah Nabi itu banyak. Nabi sebut dalam hadis, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Sesiapa yang beramal sunnah Nabi satu sunnah, maka kita adalah kekasih Nabi. Nabi kasih. Dan siapa dia jadi orang Nabi kasih, ma'i fil jannah. Kita sekali dengan Nabi dalam syurga. Syarat dua tangan. Mana ni Nabi ni kita? Ma'i fil jannah. Cicing Nabi pakai. Tangan di mana? Dua tangan. Dalam hadis sebut banyak. Ada sebut tangan kanan, ada sebut tangan kiri. Boleh pakai dua. Jari dua jari saja. Jari kelingking dengan jari mani. Dua ni boleh nak tukar. Ikut. Kiri sebut tu juga. Kalau pakai cicing. Kita ni ada pakai cicing. Lebih lagi orang baru ni. Mata-mata molek. Aduh. Dia nak sang nasi gula ke betul? Ada banyak tak. Banyak ada dah lagi mana ni bunyi. Kata orang tiga, beli bila pula dah? Beli mana? Lain nak curi. Tino beli tadi lekuk 3 kuah berat. Pakai dakwah tak nampak. Dia nak tengok. Betul? Tapi tiga pergi semaya, dia nak semaya. Naik atas masjid balasan tu, dia pecat awak dulu lagi. Wah. Oh, mana. Ayah tu, mana pula? Apa yang mungkin ni? Tak apa lah. José juga. Oh, kata G masuk boleh. Itu gitu. Oh, yang ni kalau pakai je rada hamo ni pakai je dah ada ni. Kalau pakai je rada, ceramah kita angin hamo. Betul gitu. Takut boleh. Pas cicing kita pakai sekat 2 jari. Nak pakai 10 jari boleh tak? Boleh. Tapi kata gila demo. Mau ikan 60 butuh jari je pakai habis. Dia berkata jadilah ya tu. Tak boleh pakai. Nak pakai sunnah Nabi. Tapi kita ingat. Nak panggil kata kita beramal sunnah Nabi. Kalau tak ingat masa kita pakai tak ada galau. Tak? Cicing kita mandi kita pecah. Bojang ke apa sudah simpan nak pakai cicing, kita nak ingat ni sunnah Nabi. Baru boleh halal. Kalau tak niat tak ada halal. Ya, amal kena niat. Pakai biasa pukatik pakai semua tapi tak ingat sunnah Nabi, tak boleh halal. Tak boleh halal. Cara semaya ikut Nabi semaya lagu mana? Sikit apa sebut buat semaya. Kita ni kalau semaya ke semaya semua dah. Tapi dia rasa kata benar dah kita buat. Mari dia mengajar pula. Mana pasal ni pula orang semaya. Mula start pada takbir. Syarat kita semaya pasti kita kena tahu rukun-rukun semaya.สิ่งที่สำคัญในการละหมาดสิ่งที่วาญิบที่เราต้องทำในช่วงของเวลาละหมาดมีอะไรบ้าง13ประการข้อที่1ก็คือตักบีรตุลอิหรอม
Gapo takbir? Kita sebut Allahu Akbar atau takbir. Pak kita kadang-kadang kalau gaduh lambat. Semua tu panjang gaduh. Allah. Panjang. Apa panjang? Kerana dia hatinya dia macam sengaja aku semaya fardu gebra. Niat. Dan dia tak ingat dia. Dia sekaligus dia niat dia macam sengaja aku semaya fardu zuhur. Dekat dia mari. Bukan dia bila sengaja aku semaya fardu zuhur. Tak rakaat. Apa? Makmum Jual tu. Panjang tu. Tak dah sambung tak kabar angin. Takbir kita sebut Allahu Akbar. Tu orang rebel. Orang rebel yang boleh sebut tiga. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar boleh mati roh. Kalau tadinya Allahu Akbari ada tak ada? Akbari tak ada. Tengok rebel kan? Boleh. Kalau Sayyidina Bilal kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia kata lagu. Kita dah dengar aku Allahu Akbar Allah. Allahu Akbar Allah. Itu boleh. Tapi kata takbir semaya ni tak usah kata Allahu Akbar lah. Okey? Allahu Akbar. Ya. Betul mana takbir itu boleh. Oh, tahu dia kata boleh. Tapi maya soge lah. Enak. Lepas tu jangan panggil kita sebut syarat dia ada. Sebut Allah saat ni panggil. Panggil banyak mana? Lebih 14 harakat. Ni satu harakat. 1, 2, 3, 4. Jangan lebih 14. Kalau ada Allah. Oh, panggil lah. Enak. Cepat belajar pun tak ada. Mana? Lepas. Cepat belajar pada itu. Masa kita sebut takbir dengan mulut, sunat kita akik tangan. Akik tangan ni sunat. Nak akik pun boleh, tak saya akik pun tak apa. Bakal Allahu Akbar. Boleh. Stop. Tapi tak comel. Kita tengok sunnah Nabi, tak comel. Masa akik tangan takbir ni pelan-pelan. Oh, ada setengah pun nak muai. Allah. Aduh. Bila ada. Ada orang sedih tak? Allah. Jangan main ini. Hubin raya. Kenapa? Kalau orang Allah. Ini. Sebab kita akik tangan masa takbir ni supaya kita hamnap je kan. Ni kita temu Anuyat naik Islam anuyat yuk mudah dewa mi radam. Ya ada 3 radam. Hak tak boleh 2, hak boleh so. Hak boleh mana kat tangan sini. Sawadikap. Kan kita nak rias ini. Marah di bawah lah. Boleh sawadikap. Ingat Allah ni temu. Sawadikap. Ada wak gini tak ada. Orang tak tangan dada ni, orang nak semua ucap. Enak. Semua ucap sini. Patut ucap yang baca tak ayam. Macam tak ucap baca. Dia bila haji. Dia mula tak ayam. Ramba kami satu. Bila juga klinik. Tengok ucap. Tapi itu nakik boleh. Akid-akid ini ni hantar kepala. Mana tak ada. Oleh-oleh semua gajah. Beda. Islam main anuyah. Kita boleh kami. Dia bagi kami nak. Pak kita nak semua Tuhan. Nak sujud kepada Tuhan. Kita nak takbir. Gampang Tuhan dia tengok kita semaya gitu-gitu. Kau nak kocok dengan Tuhan. Nak molek. Tak ada molek. Tangan kita ni. Ujung ibu ni betul cuping telinga. Hak telunjuk betul cuping telinga di atas. Bukan duduk di telinga. 2 tapak tangan ni. Tapak tangan hadap kepada kiblat. Bukan gitu. Betul. Bukan duduk di telinga. Duduk depan. Allah. Ini tak ada. Ini hak sempurna baptis. Sunnah Nabi.
Habis takbir duduk molek kan. Allah. Bagi tahu reti nak pakai kano. Tak ada apa kano luah je kano. Okey. Oh. Jadi buat gitu kecil kano lah. Ya. Oh, lapar. Aku Itu dah cara sempat saya. jalan tu buat apa ni? Lepas tu lepas pada takbir baca apa? Baca Fatihah. Baca molek Fatihah. Jangan cepat. Ni go ICU mana? Manja tu apa? Gaduh dengan orang mati sampai kita masuk neraka. Jadi ya. Tak boleh saya kau orang. Kita. Maya kena kerja Tuhan ni duduk. Ni doa Allah semua. Cepatlah je tak sah maya. Bagaimana? Lepas Fatihah amin juga Allahu Akbar. Dalam rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tu baca dia. Jangan cepat bunyi ke mana? Allahu Akbar. Sub. Allah tidak. Allah sub. Sub ni dalam. Mi ni nak sub ni dalam. Sub you tiran. Cepat-cepat. Baca cepat bunyi sub. Jangan cepat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada ke? Tidak pula sami Allah kita tanya pula. Sunat kita tanya sami Allahu liman hamidah. Lepas tangan duduk dia jangan duduk itu. Enggak tu sami Allahu hamidah. Orang kayu kau ni. Tanya duduk dia. Oh budak main dosa motel terus dia. Allahu liman hamidah. Ada laki nama Abdullah, ini nama Hamidah. Allah ni nak lagi, nak pergi kerja, dah. Saya dah. Pelik kerja dengan Hamidah. Naik lopi, kami Hamidah, baik oh. Nenong sungguh. Pelik kerja hotel juga dah. Dah yang capi painan. Aduh, ayah sungguh ni dah dia. Malah dia tak ada kisah dah. Akan bayar rumah lah. Lepas tu dah jadi imam. Ini yang titik makmum. Mayat. Bawa sampai tidak. Dah pun. Sami Allahu liman hamidah. Kita Allah benda. Kalau semua dia tak sebut nama dia lah. Kita blur lah. Bawa rakaat yang kedua. Tidak. Dah pun. Sami Allahu liman hamidah. Ulang je. Dah niat dah lagi. Kalau dah ayat 3 belok sebut lagi dah nak balas ni. Rakaat ayat 3 Sami Allahu liman hamidah. Dah jawab Sami Allahu jidallah. Ya bukan mindah apa dia. Enggak semua. Kita tak tahu ni. Kita mengaji. Lebih kita tahu lah. Begitulah dalam kita sujud. Gapo yang kita kena buat dalam sujud. Sujud ni orang betina kena bertepuh dua dahi. Ni kita ni kalau mari kerja pagi, kita jangan dulu. Hayalita. Toyota. Kawasaki. Untung jodoh luwe. Bik ya sosok sani boleh. Mereka jawab. Ada belakang dengan saya mengayak lagu nyanyi lah. Tak apa, jangan ada masalah. Apa yang manusia hak mari jangan banyak, mari kerja soal bila duduk dengan malam yang lelaki jangan semua tu kita. Oh, dah. Kalau duduk haram kita jangan. Kalau lebih pada tu lagi hak dia tu. Nama ni. Ada buat mana? Ini nak ajar cara. Kita kena tunggu. Tengah malam buat apa nak masuk bilik tunggu luar tak? Apa? Kau lah simpan nanti. Apa Kau pintu kan? Betul? Jangan ni. Jangan sopan lah hidup berapa gila. Maskara tak sekarang, Highlander tak Highlander. Buh lagi, kening tak ada, makomo kening lagi. Bulu mata tak ada, pergi beli banyak-banyak je. Mata ni kau supaya orang lens. Ambil apa panggil lens, buh lens lagi. Gelik mama. Baru tak usah spray. Wah. Beri je. Lepas tu pakai baju ke apa?
Kita tengok apa kita ada kerja sekali kita. Lepas tu nampak apa kan? Mana tu payah baca lah ni. Gila payah bang mana? Kita cek payah bang seksi. Lepas tu, sudah jangan siap tu, kita pergi beli sobo punya sewen ni. Orang nak masuk sewen punya nak ting tong. Tetap itu kita baca bunyi ting tong. Apa hari lah? Orang tu gila sewen ni kita sobo tu. Kita tetap bilik kita. Baca juga ting tong. Apa yang masuk dalam tu? Oh, tak ada apa lah. Sepenuh lah. Tengok. Ni nak suruh duduk sini. Lepas tu sunat di antara kita bergurau dulu. Nabi sebut dalam hadis riwayat pada sahabat kata, bila di antara kita gurau sebelum kita mati, kita boleh anak kita cerita. Oh, dia kata malu nak gurau, naik buluh dah. Naik buluh cara naik buluh. Mana gurau dah? No, bohong. Susu gigi belah. Lagi pakai gigi belah. Ini gigi belah. Lagi susu hok ini. Tak apa sangat nak gurau. Wib gurau kata sunnah Nabi gurau. Nabi nya Siti Aisyah Nabi Muhammad. Umur Nabi 40 lebih 50 dah. Aisyah 20 baru. Muda lagi. Aisyah umur Nabi umur tuk. Berapa? Anak sunnah. Erok tengok tu malu cucu. Sangat lu. Masuk cucu tengok duduk dalam bilik dua orang jadilah. Ni pun masuk bilik, tak ada bunyi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kapiang jangan guna sama sekali. Tak ingat kau masa biji cikah nikah gitu Lepas tu kau habis masuk bilik biji cimpang sudah biji cing, wujud dari baca kau. Janji kau tu. Adik nak. Manis kecek masa tu. Adik pun habis banyak. Bodoh 5 tahun mana memang. Tidak ada Islam duduk dalam rumah tangga. Sabit tu tak selamat kita. Nabi Islam bubuh dalam rumah tangga. Cara kita pergaulan di antara sesama kita. Itulah di antaranya nak sebut bab semaya. Akhir sekali semaya ke apa? Salam, kita rengkap. Kekek bab semaya tak ada lagi ni. Cuma kita lalu jalan saja. Cara rekahnya iaitulah misalnya dalam semaya. Assalamualaikum. Nabi bikin lah. Kalau cepat saja Assalamualaikum. Tak kena Assalamualaikum. Tak kena. Kena Assalamualaikum warahmatullahi. Kita wisalai kok okey. Lepas tu tamnong kita wisalai dalam semaya. Ya main dengan tamnong puncak anasyid. Orang nak nasib wisalai baik lain lah. Orang nak kita temu sama kita wisalai baik lain. Ni kita jadi teknis semaya. Bos maya nak wisalai ambil tamnong hot nasib iya. Contoh ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Abu kata nak dipersilakan. Aduh, main cakap no pandai. Tempat lain-lain. Misalnya sumpah je. Tapi tempat lain-lain, no lain. Betul. Misalnya boleh, misalnya no boleh. Itulah sentuh sikit bab masalah semaya baik. Kita pulang balik kepada kesok kita kan. Naknya kita kenal akan Nabi, patut kita beramal dengan sunnah Nabi. Barulah di antara timur sifat kasih sayang kepada Nabi. Kalau kita tak ada sifat kasih sayang kepada Nabi, malulah kita kepada sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Malulah kita kepada Batil Tamar sebatai. Malulah kita kepada Ibu Kijek. Wah, seekor binatang yang kasih kepada Nabi. Bagaimana kisah? Kita nak sebut kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayangnya Bilal kepada Nabi. Lepas tu, Nairobah ni, siapa dia ada soalan, kita boleh apa. Setelah lagi, kita buka soalan sikit. Lepas ada soalan tu, kita akan sawak kepada Nabi. Lepas tu habis fikir kita hari ini. Kita nak suruh berhenti tak? Tak. Boleh lagi? Boleh. Sejak lebih dah ni. Sikit lagi. Sikit lagi. Minum air dulu. Oh ni hak amal rumah ni. Suruh kamu kecek dua je. Air kosong. Taruh lagi.
Yang namanya kau tahu nafsu. Ai kau son kau just for emo. Kita luar je. Boleh kira ai kau son. Menunggu kau ni lah. Go ya tu. Ni kalau bagi sungguh minum. Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni seseorang yang masuk agama lepas daripada Sayyidina Ali, lepas daripada Siti Khadijah. Dia adalah seseorang yang rupa hitam, orang bahasa Habasyi, orang kapur, orang Arab Badawi, Sayyidina Bilal. Kalau tengok dia hina, dia jadi hamba orang pentah, tapi masuk agama Islam. Lepas pada Nabi mati ni, masa tu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar naik ganti Nabi. Bukan jadi Nabi, jadi Khalifah. Nabi tak ada dah. Maka Sayyidina Bilal duduk di Madinah pada masa tu. Bilal minta kepada Abu Bakar, kata, Abu Bakar, aku tak boleh duduk di sini. Sebab apa? Bila duduk itu rumah, tengok bukit Uhud, nampak Nabi. Tengok masjid, nampak Nabi. Tengok rumah Nabi, nampak Nabi. Jadi kita tahu Nabi. Ingat kepada Nabi, siapa tak boleh duduk. Duduk dengan air mata, tiup hari-hari. Tubik luar, ingat Nabi. Bila minta kepada Abu Bakar, aku nak pergi duduk negeri aku. Mana? Negeri Syam, Syria. Musafir daripada Madinah pergi kepada Syria. Kalau dari nak naik kapal tubik, jauh. Bila siapa di Syria, siapa di negeri Syam, bila duduk di situ, nak siapa setahun. Bila ni adalah tukar Nabi. Orang mula-mula bertekah Nabi buat masjid yang pertama di Gubah Madinah. Duduk Mekah ni, nak sampai Madinah, nak sampai Gubah dulu. Sebab kita duduk Malaysia, nak sampai Nalur, nak sampai Golok dulu. Arab. Bila sampai di Gubah, Nabi buat satu masjid. Bila lah kebel. Orang bel. Maka masa tu saya nak bila dia bel. Orang duk jual di kota Madinah, maka berhenti jual, mari semaya di masjid. Tetapi bila Nabi mati, bila minta maaf, tak sebel. Dia bel cepat Nabi. Untuk Nabi dia, untuk orang lain tak bila. Maka daripada situ tu, lepas pada Sayyidina Bilal dia duduk di Syam, tak sampai setahun, you kena duduk satu malam Sayyidina Bilal mimpi pantun Nabi. Sebab ingat pada Nabi ni orang kata orang bila kasih kepada Nabi, Allah Ta'ala wirahmat dia belum mati boleh mimpi dengan Nabi. Orang mimpi jumpa dengan Nabi ni, Nabi sungguh dah. Setan tak boleh buat rupa Nabi. Siapa dia mimpi jumpa dengan Nabi, orang tu alamat orang ahli syurga. Orang hati molek. Tuhan pilih orang. Bila nak hati molek cinta kasih pada Nabi, mimpi jumpa Nabi. Nabi mari tengah malam temu dengan dia lalu mana? Bila membenci kepada aku, kau tak sebut nama ulama. Jadi sebab bila tak baik tak sebut Nabi dah. Dalam bel ada kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu. Nama Nabi ada di situ. Bila tak baik tak ada sebut Nabi. Bila mu tak ingat kepada aku kau, mu tak sebut nama aku lama dah. Jago. Bila kejaga berhenti, yok saya Nabi. Ambil daripada pagi esok juga pergi simpan pelana kuda. Nak naik kuda yang ada pelana tempat duduk. Ikat pelana di bawah, naik kuda mari selalu dah hari ni. Jalan kaki, naik kuda berjalan kaki. Kuda letih dia berjalan. Nah, bila kuda sehat dia naik atas kuda. Kita pun dengan Nabi. Nabi mati dah. Tapi gimana? Pergi di kubur Nabi. Setengah kisah sebut, saya Nabi lah ambil ipin dia lesek di batu Nabi. Batu kubur Nabi. Apa ingat kepada Nabi. Bila sampai di kubur, saya Nabi lah bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ni sunat bila kita pergi kubur Nabi, kita minta salam juga. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah, kekasih Allah. Sudah bila misalnya lagu tu, sahabat mari penuh. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali semua ramai pakat ada sama bila. Bila bertiup, tiup saat ni siapa kau Allah? Kuat. Abu Bakar tanya bila, lana mu boleh tiup sampai pintu lalu ni? Bila banyak kata aku mimpi jumpa dengan Rasulullah
Dan aku takut akhirat esok aku mati, aku tak boleh duduk sekali dengan Rasulullah. Sampai aku tiup. Iki yang tiup kini. Kita aku tak boleh duduk dengan Nabi. Maka Abu Bakar kata, bila air mata yang terbit daripada hatimu kasih kepada Nabi, maka air mata mulah boleh bawa mu masuk dalam syurga sekali dengan Nabi. Sebab bila mu boleh duduk dengan Nabi, baru bila suka. Bila suka, Abu Bakar kata bila lama tak dengar bila bel. Hari ni kita saya Nabi dah naik bel sekali di atas untuk. Bila kata Abu Bakar minta maaf, aku tak ada sebut nama Muhammad dalam azan, aku tak ada bel siapa sekali. Saya nak Umar mahu bila bel korang sekali kita korong. Bila kata aku tak ada bel. Sampai kepada cucu Nabi, halus lagi Hasan Hussein, anak bagi Sayyidina Ali mari duduk atas ibu. Hasan duduk atas ibu balik kanan, Hussein duduk ibu balik kiri. Lepas tu duduk dekat bila tiup tengok piup ni piup. Cucu Nabi Hasan Hussein muka dia serupa Nabi dah. Ya orang muka serupa Nabi, Hasan Hussein, dan seorang lagi sahabat orang yang bernama Abdullah. Hak beranak sekali, hari sekali dengan Nabi, muka serupa dengan Nabi. Ada juga seorang. Daripada itu tak ada. Bila-bila tengok pada cucu Nabi ni, Allah ingat pada Nabi. Maka Hasan Hussein kata, bila lama tak dengar suara bila, kita hari ni berat sekali. Bila nak tahu Allah nak pakai set medan. เพราะใครเพราะคนที่ขอสองคนนี้คือใครลูกหลานของท่านนบี cucu Nabi bila kata orang lain aku tolak boleh, tapi ni cucu Nabi minta, semua Nabi minta dah aku nak tolak boleh, naik be atas itu. Bila sebut Allahu Akbar, orang dalam Madinah masa tu dengar suara bila pakat berhenti kerja, berhenti buat apa, pakat kecek Nabi hidup semula tu. Jadi ingat kepada John Adi supaya masa dulu kau dengar suara bila Nabi ada, tapi setahun lebih tak dengar suara bila, baru hari ni dengar Nabi hidup semula tu. Jadi supaya berasa pun Nabi hidup semula. Maka sahabat kata dah tak ada orang Nabi mati dah, bila mari dia ni, bila bel pakak mari duduk dengar semua ada bawah masjid tu tiup bila ada atas itu. Bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, bila nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nak sebut hadis ni. Bila sebut sekerat asyhadu anna Muhammad, sebut Muhammad berhenti. Bapa berhenti. Kau dia tiup ingat kepada Nabi. Tak boleh nak sebut Muhammad, tak boleh nak sebut asyhadu anna Muhammad. Air mata cuba-cuba tubik. Sebut dalam satu kisah kata bila pita rupuk pendek. Sahabat naik di usung bila mana tak boleh habis. Bila kata aku tak boleh sebut nama Muhammad, aku nampak Muhammad tubik itu rumah masjid Nabi, tepi masjid rumah Nabi. Aku nampak Muhammad tubik itu rumah naik atas masjid, aku tak boleh sebut nama Muhammad. Ini ayat kata sahabat ni kasih kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Saya Nabi dalam beberapa. Orang yang kasih kepada Nabi bila sebut Muhammad, kita kasih, kita rindu. Ingat kisah Nabi. Kita tahu Nabi ketika berada di Mekah, berada di Madinah, masa hijrah 3 tahun. Umur Nabi lebih kurang 56 tahun. Nabi duduk Mekah 13 tahun. Nabi pergi Madinah. Opayup paisu nak ke Madinah. Tahunan Nabi Ayub hasib sapi dua tahun. Lepas tu duduk Madinah 3 tahun. Bila duduk Madinah 3 tahun, Nabi mari Mekah semula. Mekah pada masa tu dalam Kaabah sekolah saat ni ada tokong 360 ekor. Nabi pergi itu, tapi Nabi pergi masa tu sekali dengan sahabat Penbun. Bukan Nabi pergi di Madinah, orang masuk Islam, orang. Bila di Mekah ni, Nabi kipeng kabuan. Nabi tak sah maya. Supaya sah maya, baris duduk. Nabi besar bila-bila. Kita di antara nak sampai di Mekah, kalau nampak orang betina, nampak budak-budak kecil, jangan siapa dia catah tekok, bunuh. Jangan siapa dia bunuh. Maka masa tu jalan kita tahu akhlak Nabi ajar.
Masa duk pen kebun tu jalan-jalan lagi, ada anjing tino seekor. Anjing tino. Anak 3 ekor, maka anak ni kejut. Anak dengan mu anjing ni kejut kerana jalan sahabat tu. Kita faham? Jalan pen kebun. Orang jalan pen kebun tu. Jadi kocok. Nampak tak? Sebuah tahap jalan. Jadi pentel, pen rabiah, pentel, waktu sekali. Jadi anjing tu lari. Buah anjing lari, Nabi besar kepada sahabat. Sahabat, kesok-kesok, lik. Kapur sana, jalan betul, anjing duduk depan, semua lik anjing. Heran. Oh, kalau kita pakai sepak anjing. Lewat anjing jepuk pakai sepak. Tapi tak Nabi, lik anjing. Anjingnya tu. Sayangnya Nabi kepada makhluk Allah Ta'ala. Bukan dengan orang Nabi sayang. Sampai ke anjing pun Nabi sayang. Lari. Odok betul anjing tu lari. Kapur tu lari. Lepas anjing tu kapur jalan dekat. Bawa nampak anjing depan suruh jalan slow. Lepas ada anjing suruh jalan dekat pula. Pergi sampai di Mekah. Mekah pada masa tu ada koci. Maka orang yang pergi anak koci pintu Kaabah ni, siapa dia? Iaitulah Uthman. Seorang yang bernama Uthman, dia pergi anak koci. Nabi tanya sahabat, tolong pergi panggil Uthman sedang. Panggil apa? Aku nak buka pintu anak koci. Sebab apa? Belum pada tu Nabi minta kepada Uthman, minta apa? Minta di antara nak masuk dalam Kaabah, nak sembahyang. 2 rakaat Nabi nak sembahyang. Aku tak sengaja nak takutmu, aku nak sembahyang. Uthman kata kan? Uthman kata, aku tidak akan boleh masuk dalam sama sekali. Di hari ini dan juga bila-bila aku tak boleh. Nabi tak masuk. Klik. Duduk 5 tahun di Madinah. Tahun tu Nabi umur 58. Jadi lepas tadi 3 tahun hijrah, lepas tu tahun yang ke-8 hijrah. Nah, Nabi mari pula. Akan habis Nabi mari pula Mekah. Bila mari Mekah dengan sahabat ramai lagi. Bila ramai lagi itulah Nabi minta. Jadi orang Yahudi duduk di Mekah pada masa takut. Apa tengok Islam Yahudi Majusi itu ya. Ada lah. Tetapi Nabi bila temu dengan budak umur 13, Nabi tanya, "Hei, hari ni main gapo?" Budak sana umur 13, orang Yahudi, bukan Islam, bukan anak Islam, pok dia Yahudi, budak orang kafir. Tapi Nabi tanya sama. Hari tu Nabi tu pergi, tak ada. Budak ni tak ada. Esok Nabi pergi tak ada. Apa yang tiga Nabi tanya, "Hei, budak umur 13, duduk mana ni budak ni?" Saya baik kata dia sakit. Umurnya dia mana? Aku nak gizar. Dan Nabi nak gizar orang Yahudi yang budak sana sakit. Bila Nabi gizar budak duduk jauh dengan ayah dia. Nabi duduk pucuk itu ni. Nabi galiak kepada budak, "Wahai budak, budak, kalau nak selamat dunia akhirat, berkatalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Budak sana duduk dia paling tengok ayah dia. Bukan dia tidur, dengar tengok ayah dia. Jadi dia nak tunggu Nabi, tapi takut ayah marah. Nabi masuk kamar, masuk dekat. Bawa Nabi masuk dekat ke sana, Nabi dia ambil kain. Kalau kita tegak kain bulu. Celuk air, Nabi bergurau, Nabi lak. Lak tubuh budak Yahudi. Ni kita ingat. Ni kita jadi payah bangga bagi kita hijau. Walaupun anak orang kafir, tapi kita ingat Nabi tolong kepada orang kafir. Ya tak? Bukan kita niat hijau untuk nak makan haji jangan. Ingat sunnah Nabi. Nabi lak hari sampai budak tu sihat, puasa segar. Baru demi, bila Nabi lak tu puasa segar. Nabi duduk rapat budak. Nabi kata, "Ya gulam, budak, kalau nak selamat dunia akhirat, nak tunggu aku. Mu nak kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Budak tu nak kata, jeling tengok ayah dia, takut ayah malu. Ayah dia pun tengok kepada anak, nampak kenal kepada Nabi. Ayah kata, "Hei gulam, anak aku, turutlah Muhammad." Mu katalah tu. Anak sana, anak Yahudi sana mengucap masuk Islam turut Nabi. Ini dengan akhlak Nabi. Sifat Nabi ini membawa kepada rahmat sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tahu benda. Kalau hari ini kita tak sayang kepada Nabi, hari-hari kita tak biasa ingat kepada Nabi, tak biasa rindu kepada Nabi, kita malu batal amal. Kalau kita di Madinah dari di kubur Nabi atau di pucuk tu, di belakang kubur ni ada tiang. Tiang 2, tiang 3. Tiang yang kedua ni
dia panggil dia mu'allaqah. Masa dulu dia panggil dia tamar. Lalu waktu dia masjid dalam dia tekuk. Jadi Nabi tekah, Nabi naik pada ketebuk. Nabi sudah ketebuk pertama, Nabi duduk atas kursi. Lepas tu dia ada dia di belakang untuk nyana. Maka dia tu buat dengan pantai tamar. Tiba-tiba ada orang kaya pantai tamar ni buruk dah. Ambil pantai tamar yang baru, ambil yang buruk tak tepi, ambil yang baru letak. Nabi naik baca ketebuk satu jemaah, tengah duk baca ketebuk. Tengah duk baca kata habis ni tu, dengar suara budak duk tiup, bunyi budak duk tiup. Sahabat pakat kepala tengok, suara budak mana? Tengok budak tak ada dalam masjid. Tiba-tiba suara mari daripada batai tamar duk tepi. Batai tamar duk tiup mana ni? Bukan yang ada mulut, tapi suara tu yang menjadikan. Sudah Nabi ketebuk, Nabi turun pergi, temu batai tamar. Dalam kisah sebut, Nabi bukan temu depan saja, batai tamar, Nabi tidak dekat. Gosok senyap kereta raya dulu. Senyap. Bapa bertiak ni. Batai tamar kata dulu, Rasulullah guna apa buat baca ketemu. Tapi hari ni wadah baru tinggal apa tepi. Apa nak duduk dengan Rasulullah. Nabi kata, aku nak doa kepada mu. Jawab, satu, aku nak memang hidup lama. Duduk dengan aku lama. Ataupun nak mati selalu. Batai tamar kata, aku nak minta mati selalu. Dan aku nak tunggu kamu dalam syurga. Aku nak duduk dengan kamu Rasulullah. Batai tamar cinta kepada Nabi. Siapa nak duduk dengan Nabi bukan atas dunia, dalam syurga nak duduk dengan Nabi. Kita kata tak saja Nabi, lebih pada batai tamar lagi lagi. Nah, cinta kepada Nabi ni batai tamar nak duduk dengan Nabi bukan dalam dunia, dalam syurga nak duduk. Mati tak ada bertemu dalam syurga bila batai tamar. Tuhan menjadikan batai tamar yang berapa. Jadi bila Nabi masuk dalam syurga, dalam hadis itu Nabi hidup nyana batai tamar yang ada dalam teduh Nabi. Oleh itu di hari ini kita nak kepada kita kasih kepada Nabi. Yang ketiga, kalau kita kasih Nabi semua, kenal Nabi, lepas tu beramal sunnah Nabi, turut-turut Nabi buat. Nah, yang ketiga kita kena banyak selawat kepada Nabi. Kalau kasih Nabi, kenal Nabi, tapi malas selawat, orang itu tak kasih lagi. Gano suruh selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala malaikat selawat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu kepada Rasulullah. Jadi Tuhan selawat Nabi, malaikat selawat Nabi, suruh kita selawat kepada Nabi. Nabi sebut dalam hadis, "Shalla alayya salatan wahidatan." Siapa dia selawat kepada aku sekali, sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala selawat kepada dia 10 kali. Kita selawat pada Nabi sekali, Allah Ta'ala beri benar molek kita. Bukan selawat kita, makna rahmat kepada kita 10 kali. Nah, paling kurang pas maya kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita digambar sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis, orang kupi atas dunia bila dia dengar suara aku, dia tak selawat. Orang tu yang kupi. Dengar orang selawat pada aku, dia tak selawat. Orang tu orang paling kupi. Orang kupi kepada Nabi, Nabi tak syafaat, dia akhirat Nabi tak tolong. Sebab itu, lagi insya-Allah kita akan selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan pada hari ini Allah Ta'ala campur dalam hati kita rak Nabi, kasih kepada Nabi, cinta rindu kepada Nabi. Dan kita banyak lagi kena dengar kisah Nabi, Allah Ta'ala dalam jiwa kita. Karena tidak ada orang yang paling kita kasih sekali di segi manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada kita. Sebab itulah di antara ucapan saya pada hari ini. Lepas tu kita buka peluang sikit soalan. Kalau ada soalan yang tanya, kalau tak ada kita selawat. Boleh lagi masuk sikit lagi. Mana ketika jelas. Kalau ada soalan ke apa, ada tulis tak? Cuba tanya-tanya. Niคำถามไหมไม่ต้องถามยากๆผมตอบไม่ได้
Tak bukan. Ni cuang ni. Ini. Ke bunyi dia begini kepek. Ni yang makan kepek ni. Kan ni. Segan tinggal anak tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak hanya bagus sikit kata orang watak. Air sunnah Nabi itu apa? เพื่อนๆ คะ ขอจบไลฟ์เท่านี้ Orang ก่อน yang นะ tidak คะ mengikut sunnah เดี๋ยว Nabi, ช่วง kita สุร bahas วัต sunnah นา Nabi จะ banyak. มาไลฟ์ให้ Banyak. ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Maka akan supaya amalkan sunnah Nabi. Lepas tu kadang-kadang sunnah Nabi bukan semua tanggung kita orang tak. Kadang-kadang kita buat balik dengan suasana, dengan